Tuan Yang Di-Pertua, kita lihat bahawa terdapat dana yang ditujukan untuk penggunaan PDRM. Khususnya terdapat wang yang besar yang ditetapkan ataupun dikhususkan untuk siasatan jenayah. Tuan Yang Di-Pertua, saya menyokong apa-apa usaha untuk kita kukuhkan sistem siasatan, khususnya siasatan pada pihak polis, kerana rakyat Malaysia bergantung kepada pihak polis dan siasatan mereka untuk memastikan bahawa kesalahan-kesalahan yang dibuat laporannya itu tindakan diambil. Itu yang cukup penting. Baru-baru ini, Tuan Speaker, kita lihat bagaimana ada satu kes yang melibatkan kematian atau pembunuhan seorang timbalan pendakwa raya yang bernama Kevin Moraes. Datuk Speaker, saya rasa kita semua setuju bahawa apa yang berlaku kepada beliau kejam. Dan itu adalah perkara yang perlu diambil tindakan. Dan di sini, Datuk Speaker, saya ingin tanya sama ada ataupun tidak pihak kerajaan akan melihat kepada isu keselamatan seseorang timbalan pendakwa raya, khususnya kerana mereka melakukan pendakwaan dalam banyak kes yang serius, di mana terdapat unsur-unsur ancaman kadang-kala yang membawa kepada keadaan ataupun keselamatan mereka atau isu keselamatan mereka. Dan apa yang penting adalah untuk kami pastikan bahawa bukan sahaja anggota-anggota polis kami mempunyai satu sistem keselamatan untuk diri mereka yang kukuh untuk memastikan bahawa siasatan berjaya, tapi ianya juga terpakai kepada mereka-mereka yang membawa kes-kes ke mahkamah, khususnya timbalan pendakwa raya. Jadi isu dia adalah, dan saya hendak Menteri jawab sama ada pun tidak, selepas kes Kevin Moraes, sebarang tindakan akan diambil untuk memastikan atau meningkatkan keselamatan timbalan-timbalan pendakwa raya di dalam negara ini. Keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, berkenaan dengan kes Kevin Moraes juga. 3 hari yang lalu ada laporan dalam media di mana abang beliau, Charles Moraes membaca ataupun mengadakan satu sidang akhbar dalam mana beliau mengemukakan satu pengakuan ataupun statutory declaration. Nah, dalam statutory declaration ini dikatakan bahawa kemungkinan ada kaitan pembunuhan Kevin Moraes dengan isu yang melibatkan satu kertas pertuduhan. Kertas pertuduhan yang digubal ataupun dikatakan disediakan terhadap ahli parlimen Pekan dan seorang lain. Dan saya nak tahu, Datuk Speaker, apakah keadaan dengan isu berkenaan dengan charge sheet tersebut? Datuk Speaker, dalam kes ini, saya merujuk kepada satu petikan yang dilaporkan dalam The Malay Mail online. Dan ini adalah satu petikan pada 3 hari bulan Ogos yang lalu, di mana dinyatakan MACC lodges a police report denying draft charge sheet against Najib. So, jadi ada di sini dinyatakan oleh MACC ataupun SPRM satu laporan polis dibuat berkenaan dengan charge sheet ini. Dan saya nak tahu apakah yang berlaku kepada siasatan itu. Kerana ini bukan dalam bidang MACC lagi. MACC membuat laporan polis, di mana sekarang pihak polis perlu membuat siasatan berkenaan dengan keabsahan, kewujudan charge sheet ini. Sehingga sekarang kita tidak ada sebarang butiran ataupun tidak ada maklumat yang dikeluarkan. Dan Datuk Speaker, kita lihat bukan saja tomahan, tapi dalam statutory declaration tersebut kita juga lihat bahawa ada rujukan dibuat kepada dan ditunjukkan di situ satu charge sheet. Charge sheet dan charge sheet tersebut ada nota yang dikatakan dibuat, ditandatangani ataupun initial oleh Kevin Moraes. So, ini adalah satu perkara yang cukup penting kerana ini melibatkan isu siasatan terhadap Perdana Menteri. So, saya ingin tahu apakah yang berlaku kepada laporan polis itu. Kenapa tidak ada sebarang hasil
siasatan laporan polis yang dibuat oleh MACC sehingga sekarang. Nah, sekiranya ianya benar bahawa charge sheet ini wujud, Datuk Speaker, saya nak tanya sama ada ataupun tidak, ahli parlimen Pekan masih boleh menyandang kerusi Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri itu adalah orang yang mempunyai kuasa terhadap isu-isu yang besar seperti pelantikan Peguam Negara dan sebagainya. So, bolehkah kita ada satu keadaan di mana siasatan dibuat terhadap Perdana Menteri masih lagi menjadi orang yang boleh mengambil tindakan ataupun membuat keputusan yang besar sebegitu? Bolehkah kita sebagai rakyat Malaysia, can we expect there to be a free and a fair investigation dalam keadaan tersebut? Ini perkara yang serius, Datuk Speaker, dan saya rasa kita semua nak tahu. Tidak cukup untuk kita buat laporan polis, lepas itu laporan polis itu tidak ada sebarang jawapan. Diam, begitu saja. So, apakah keadaan siasatan itu sekarang? Memandangkan khususnya bahawa laporan ataupun SD ini dikeluarkan oleh Charles Morais. Selepas daripada itu kita lihat pihak polis tidak memberi sebarang keputusan. One would have thought, dengan izin Datuk Speaker, apabila dibuat dakwaan oleh Charles Morais ini, terus pihak polis boleh bagi tahu MACC telah buat laporan polis pada 3 hari bulan Ogos, kita sudah siasat, ini adalah hasil siasatan kita. Tapi tidak ada sebarang jawapan. IGP kita, apakah IGP kita? Dia kata Charles Morais is a coward, dia telah lari daripada negara ini. Datuk Speaker, saya nak tanya Tan Sri IGP. Dia yang pandai nak panggil orang macam-macam yang nama. Tapi bagaimana dengan dia sendiri? IGP, our own IGP. Datuk Speaker, ada sebabnya rakyat Malaysia tidak ada keyakinan dalam siasatan di dalam negara ini. There are reasons why the people of Malaysia do not have confidence in our police force. Tahun dulu, November, Datuk Speaker, saya dah bangkitkan berapa kali, I think Datuk Speaker knows this issue. Kematian seorang di dalam balai polis di Johor, Syed Azlan, Syed Muhammad Noor. Masa itu beliau dibawa ke balai polis. Meninggal di dalam balai polis. Laporan polis dibuat. Pihak polis tidak ambil tindakan. Sehingga kita perlu pergi ke Suruhanjaya Integriti untuk kita ada siasatan. EAIC, mereka melakukan siasatan, mereka menyatakan, ya betul, pihak polis bertanggungjawab untuk kematian. Mereka selepas daripada itu melupuskan bahan bukti. Polis selepas itu juga memastikan bahawa mereka saksi-saksi yang berkaitan hilang. So, they agree it is murder. 302. Barang kes dilupuskan. Witnesses also tampered with. Ini adalah hasil daripada siasatan EAIC. Rakyat Malaysia buat laporan polis tentang kematian dalam balai polis. Saya nak tanya IGP, you call people cowards. You tell me, till today, apakah tindakan diambil berkenaan dengan kes dalam balai polis sendiri? Kenapa tidak ada tindakan? Adakah IGP kita berani nak bercakap dengan pihak keluarga si mati? Has he even contacted them? Ini adalah masalah dia. Rakyat Malaysia, kita buat laporan polis, tidak ada tindakan diambil. Kes-kes yang serius, langsung senyap. Ada siasatan pihak ketiga yang mengatakan, serius, kes bunuh, tak ada tindakan dibuat. Semalam, Datuk Speaker, kita ada satu laporan dalam Malaysian Insider. Apa yang dikatakan? Kes pencolekan seorang ahli perniagaan Iran. 15 orang ditangkap, 7 daripada mereka anggota polis. Polis yang yang melakukan kerja colek ini. Hari itu saya bangkitkan dalam dewan ini sama juga. Kes colek di Puchong. Daripada mereka 4 orang polis. Puchong, boleh jelas sikit? 4 orang polis. Saya akan bagi. Just sikit kes Kevin Morais. Saya akan bagi. 5 orang polis, termasuk seorang yang pakai uniform. So, ini keadaan yang serius. Kalau pihak polis ambil tindakan, bala rakyat Malaysia lihat bahawa mereka serius, saya rasa tidak ada masalah. So I think, Datuk Speaker, to be fair, shame on the IGP. You call people cowards when you yourself are a coward. You don't dare face up to the fact that your force is not up to the mark. Sebagai ahli parlimen datang sini, saya malu kadang-kadang tahu. Yes, orang tanya kita, you all are lawmakers. You are all lawmakers. People die.
No results, no investigation, shameless. Pucung sikit je. Macam mana nak jawab? Sila. Terima kasih Yang Berhormat Pucung. Saya nak sentuh sikit tentang kes mendiang Kevin Moraes ini yang kini dapat menggelaran Datuk dianugerahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak baru-baru ini. Jadi kes Kevin Moraes ini saya rasa masalah keluarga tu lebih berat daripada kes polis yang dilaporkan. Masalah abang dengan masalah adik Datuk Kevin Moraes. Jadi perkara ini perlu diambil perhatian kerana ini adalah kes keluarga. Terima kasih. Ini kena cek tu. Kes abang kepada Datuk mendiang Kevin Moraes dan adik kepada mendiang. Sila rujuk dan melihat perkara ini secara detail di peringkat keluarga dan family Datuk Kevin Moraes. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Saya rasa ini jawapan sebegini menunjukkan poin yang saya buat. Orang buat laporan polis berkenaan dengan charge sheet, bukan saja orang, MACC. Dia kata tak ada wujud charge sheet. Selepas daripada itu, abang kepada si mati menyatakan ada. Dia diberitahu. Ini menjadi isu yang menjurus kepada Perdana Menteri. Sama ada ataupun tidak, wujudnya charge sheet dan sekiranya ada, apakah tindakan yang akan diambil dan kenapa sehingga sekarang tidak ada tindakan. Tapi Kuala Kangsar ini, dia lebih menjurus kepada isu keluarga. You go ahead, you go and talk to them and settle the family problem. But Itu saya nak bukan tanya, jawapan. di parlimen Itu saya nak tanya satu perkara isu yang perlu berkenaan diambil dengan perhatian. wujud atau tidak charge sheet tersebut. Itu isunya. Kenapa kita nak lari-lari di sini? Small issue, family disaster, the statutory declaration is there. Kenapa Kuala Kangsar tidak lihat kepada isu yang berbangkit? Nak lari daripada isu, nak sentuh kepada family problem sebagainya. Itu maksud lain. saya, Itu perkara lain. Yang itu saya maksud saya, bangkitkan that's one of berkenaan the dengan issues dengan charge sheet, izin. sama ada ataupun tidak charge sheet tersebut, itu wujud. Itu satu. Kita berbalik kepada siasatan, Datuk Speaker. Siasatan itu dalam makna atau erti kata perkataan biasa, maknanya kita nak cek, kita siasat untuk cari kebenaran. Tapi berapa kes dalam negara ini kita tengok siasatan dibuat tapi langsung tidak diberikan hasil ataupun jawapan berkenaan dengan motif. Motif. Ada kes-kes dalam negara ini orang ditangkap kerana dikatakan bunuh. Orang itu yang menembak, orang itu yang membom. Oleh itu dia ditangkap, sekarang kita bawa ke mahkamah dan hukuman diberikan. Tapi orang nak tahu siapa yang beri arahan. Kenapa bunuh? Apakah motif? Jadi saya nak tanya kepada pihak kementerian, adakah tidak undang-undang memerlukan supaya dalam siasatan itu kita beritahu kepada keluarga si mati atau keluarga orang yang menjadi mangsa, apakah sebab, siapakah dalang sebenar yang menyebabkan kesalahan tersebut. Dalam kes Altan Tuya, sehingga hari ini, Datuk Speaker, sehingga hari ini semua orang tanya soalan. Kita tengok ada pemberita Al Jazeera, pemberita Al Jazeera yang mewujudkan atau menghasilkan video klip. Video klip itu adalah video klip yang memasukkan ke dalam perkara ini kerana nak tahu apakah motif. Kegagalan pihak polis, kegagalan pihak pendakwaan untuk memberi jawapan berkenaan dengan motif, itulah yang menyebabkan semua orang tanya-tanya soalan sehingga wujudnya video dan sebagainya. Kerana orang tak tahu apakah salah ataupun apakah berat sangat untuk pihak polis dalam siasatan berikan jawapan begitu dengan mudah saja. Itu nombor satu. Kes Najadi sama juga. Sehingga sekarang kita tahu, okey, orang yang menembak itu kita tahu nama dia. Dia telah pun dibawa ke mahkamah, beliau telah pun dipertuduhkan. Tapi persoalan dia, siapa yang memberi arahan? Kenapa sehingga sekarang pihak polis tak nak jawab soalan itu? Sehingga kita tengok bagaimana anaknya Pascal kerap kali membawa soalan berkenaan perkara ini. Disebutkan bahawa mastermind tersebut, Datuk Speaker, mastermind ditangkap tapi dibebaskan. Mastermind ditangkap dan dibebaskan. Are we expected just to accept this kind of answers tanpa kita ada cara ataupun kita ada ruang untuk tanya berkenaan dengan perkara ini? Saya minta supaya jawapan diberikan berkenaan dengan kes ini. Datuk Speaker, yang last yang saya nak bangkitkan berkenaan dengan isu ini adalah berkenaan dengan gaji pihak polis. Saya lihat, Datuk Speaker, pihak polis dalam sistem kita ada banyak pangkat berlainan. Dan ada di antara mereka yang melakukan kerja-kerja yang beratnya berbeza.
Saya nak tanya sama ataupun tidak pihak kerajaan akan menimbang semula supaya gaji-gaji pihak polis, anggota-anggota polis ini dinaikkan, dan bilakah akan dilakukan satu kajian semula berkenaan dengan perkara ini? Kerana kalau kita lihat, kalau kita nak adakan sistem yang efektif, kalau kita nak pastikan bahawa pihak polis ini tidak kita lupakan apakah yang mereka lakukan dan kepentingan itu, saya rasa kita juga kena fokus ke dalam isu ini. Kalau kita lihat kepada negara-negara yang bersekitaran, Singapore for example, the idea there, Datuk Speaker, is this: if you want quality, then you have to pay for it. Kalau kita nak orang masuk ke dalam police force, kalau kita nak bina satu police force yang kuat, di mana ada banyak kepakaran dan kepintaran di dalam itu, saya rasa kita kena ada satu sistem di mana orang daripada luar, orang ramai itu, they are attracted to join the police force. Not only attracted, but also after that the quality pekerjaan mereka kita dapat, supaya kita tidak ada masalah-masalah sedemikian yang kita lihat sekarang. Dan itu Datuk Speaker, saya ucapkan terima kasih.